Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk hari ini, pembelajaran hari ini kita akan sentuh berkenaan dengan aplikasi teknologi yang seterusnya, iaitu reka bentuk sistem vertigasi. Dalam bab ni, kamu akan belajar tentang reka bentuk sistem vertigasi yang mana dia akan ada pecahan-pecahan yang perlu kamu ingat dan ketahui dengan lebih lanjut. Okey, kita akan lihat kepada reka bentuk sistem vertigasi. Apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk sistem vertigasi? Seperti mana yang kamu nampak di sini, sistem vertigasi adalah sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan pembajaan yang rapi. Larutan baja dalam air dibekalkan ke zon pengakaran secara serentak dengan menggunakan sistem pengairan. Maksudnya, sistem penanaman ini adalah sistem penanaman yang akan sistematik dijaga untuk menghasilkan satu hasil tanaman yang lagi bagus. Okey. Media tanaman seperti kokopit atau sekam padi diguna bagi menggantikan fungsi tanah. So, dalam sistem vertigasi, kita tidak akan menggunakan tanah, ya. Kita akan menggunakan media tanaman seperti kokopit dan juga sekam padi. Okey, sistem vertigasi ini merupakan satu daripada cabang hidroponik. Hidroponik ni merupakan satu kaedah penanaman tanpa tanah. So, maksudnya kaedah ini memerlukan larutan zat makanan di dalam kandungan yang berisi air. So, kita akan letakkan baja di dalam sebuah tangki dan tangki itu akan mengalirkan baja-baja tersebut melalui penggunaan paip ke tanaman yang kita ingin tanam itulah. Okey, contohnya seperti ini. Dalam tingkatan 2, kamu akan belajar pula aquaponik. Aquaponik tu gabungan antara penternakan secara aquaponik, aquakultur, dan dia akan menggabungkan dengan sistem hidroponik. Okay, dalam sistem hidroponik kita akan ada banyak yang kita kena tahu. Okey, teknik aliran dalam, teknik aliran cetek, teknik takung, teknik pasang surut, teknik aeroponik dan teknik pengairan titis. Okey, seperti mana yang kamu tahu, saya ulang kembali, sistem vertigasi ini adalah sistem tanaman yang digunakan untuk menghasilkan satu hasil tanaman yang baharu tapi tidak menggunakan tanah. Okey. Okey, kita lihat kepada sistem hidroponik. Sistem hidroponik, apa yang terlibat dalam sistem vertigasi ini? Yang pertama sekali adalah teknik aliran cetek. Okey, ini nampak dia punya gambar aja. Teknik aliran cetek. Kenapa kita panggil sebagai teknik aliran cetek? Sebab larutan baja disalurkan dalam palung yang mengandungi akar tanaman. Okey. Lepas tu pam digunakan untuk menyalurkan larutan air baja ke dalam palung. Ini adalah palung. Okey, ini palung ni. Ini adalah palung seperti kolam kaca ni. Okey, selepas tu baja akan dialurkan naik ke atas palung tersebut, lalu dia akan memberikan air yang mempunyai nutrien itu kepada tanah macam begini. Kepada akar. Okey. Selepas tu air akan terus mengalir ke akuarium di bawah tu. Okey, konsep kitaran akan berlaku, reverse osmosis. Okey, seterusnya kita lihat kepada teknik aliran dalam. Untuk teknik aliran dalam, dia sama dengan teknik aliran cetek, cumanya dari segi penggunaan saiz palung. Kalau kamu nampak di sini, teknik aliran cetek ni dia punya guna palung agak kecil kan? Nampak tak yang macam kaca ni? Okey, tapi kalau di sini dia guna yang lagi besar. Okey, itu beza dia. Okey, lebih besar dan lebih tinggi serta paras air pada akar. Okey, sama juga. Okey, pipe ni akan mengalirkan air yang mengandungi baja, kemudian air yang akan dikeluarkan tu semula akan turun ke bawah lah. Okey, boleh faham? Okey, teknik takung adalah teknik yang paling senang, iaitu di mana kamu terus takung air tanaman kamu tu, yakni kamu punya akar tu terus kena dengan air. So, itu kita panggil sebagai teknik takung, tidak menggunakan pipe untuk membuat sistem kitaran di situ. Okey. Biji benih disemai pada media tanaman dalam bekas yang diletakkan di atas larutan baja pada takung. Jenis takung yang digunakan haruslah tidak telus cahaya, tidak diserap panas dan tidak berkarat.
Okey, seperti ini ya. Nampak tak? Okey, seterusnya adalah sistem teknik pasang surut. Untuk teknik pasang surut ni, alat pengatur masa digunakan untuk mengawal pengaliran larutan baja pada tanaman. Okey, ini adalah teknik yang menggunakan pengatur masa. Bila larutan baja tu akan dialirkan melalui pipe ke tanaman. Okey, larutan baja akan mengalir ke tanaman dan surut ke bawah serta masuk semula ke dalam takungan. Okey, seperti mana yang kamu nampak tak macam ni. Air ni akan larutan baja akan naik ke atas. Okey, lepas tu air baja tu dia akan memberikan zat nutrien kepada akar-akar di sini. Okey, kemudian nampak tak pipe coklat panjang ni, dia akan terus mengalirkan semula ke bawah air yang akan ada masuk ke dalam palung ni. Okey, nampak? Okey, itu adalah teknik pasang surut. Ingat, teknik pasang surut dia menggunakan alat pengatur masa. Okey, ini adalah teknik aeroponik. Aeroponik dia akar tanaman yang tergantung di udara dalam ruangan tanaman disembur dengan larutan baja secara semburan kabus melalui nozzle. Okey, mengikut masa yang ditetapkan. Okey, ini pun guna masa, tapi dia punya beza adalah apabila air naik ke atas melalui pipe, digunakan kaedah semburan. Ingat, aeroponik gunakan kaedah semburan kepada akar. Okey, nampak tak macam ni? Okey, itu adalah teknik dia. Okey, dengan cara ini akar akan cepat menyerap nutrien. Dia tidak rendam ya. Dia tidak rendam seperti sebelum-sebelum punya teknik. Dia cuma akan menggunakan semburan. Okey, air larutan baja tu akan disembur terus kepada akar. Itulah aeroponik. Untuk teknik pengaliran kabus pula ataupun pengairan titis adalah teknik agregat juga. Paling berkesan ya teknik ni sebab kenapa? Kerana bekalan air dan campuran baja dapat disalurkan terus. Kenapa disalurkan terus? Sebab kalau kamu nampak ini air ni mengalir melalui hose, lepas tu melalui pipe, lepas tu dia terus suntik. Dia terus suntik aliran baja tu ke dalam media tanaman seperti kokopit. Okey, dia tidak sembur ke, dia tidak rendam akar. Dia gunakan nozzle, lepas tu dia gunakan nozzle dan juga dia gunakan nipple untuk bagi suntikan ke dalam media tanaman ni. Dia terus masuk, airan larutan baja tu masuk terus ke dalam media tanaman. Okay, sistem ini boleh diaplikasikan dengan menggunakan pen penitis atau pita penitis. Pen penitis menyalurkan air melalui tiub mikro. Okay. Lepas tu disambungkan ke dalam polybag. Pita titis menyalurkan air melalui lubang-lubang halus, emitter yang berada di sepanjang pita tersebut. So kita ada 6. 1. Teknik aliran cetek. Teknik aliran dalam, beza dia kebesaran palung. Okay. Lepas tu teknik takung, kamu ingat sejak dia tidak menggunakan pipe untuk membuat aliran kitaran air. Teknik pasang surut digunakan pengatur masa. Dia naik atas, lepas tu dia turun bawah. Okey. Lepas tu aeroponik digunakan semburan dengan larutan baja ke akar tumbuhan. Manakala yang terakhir teknik pengairan titis, dia menggunakan pita titis. Dia terus suntik ke dalam media tanaman. Okey, kita lihat pula kepada tujuan menanam secara vertigasi. Kenapa kita kena gunakan vertigasi? Kenapa kita tidak gunakan terus tanah ke apa ke tidak? Okey, yang pertama sekali dia mengelakkan tanaman daripada dijangkiti penyakit bawaan tanah yang disebabkan oleh kulat seperti Pythium, Fusarium, Rhizoctonia dan juga penyakit Leiobacteria. Kalau kita guna tanah tu dia mempunyai banyak bakteria ataupun kulat bawaan oleh beberapa kulat dan juga bakteria. Okey, kita kuatiri apabila kita gunakan tanah, dia akan menyebabkan jangkitan penyakit daripada tanah tersebut. Yang kedua, memudahkan pengawalan serangga dan perosak tanaman. Yang ketiga, pemberian baja yang lebih berkesan kepada tanaman. Maksud dia kita punya pemberian baja tu lagi teratur dan juga lagi efisien lah. Okey, kelebihan. Apa kelebihan sistem vertigasi berbanding dengan sistem penanaman secara tradisional?
Yang pertama, kamu kena ingat penggunaan baja secara cekap dengan kadar 85% dapat diserap akar. Okey, kalau kita guna tanaman secara tanah, kita just macam tabur di atas tanah saja kan. Jadi akar tu tidak mendapat baja yang secukupnya, nutrien yang secukupnya daripada baja yang kita tabur. So kalau gunakan sistem fertigasi, dia punya serapan baja tu lagi banyak lah. Okay? Sebab kita terus suntik, kita terus bagi kepada akar. Kita tidak gunakan medium tanah. Penggunaan air secara efisien, iaitu air terus diserap oleh akar dan akar tanaman. Pembajaan dapat dilakukan serentak serta nutrien lengkap dibekalkan pada tanaman secara terkawal. Menghindari masalah penyakit kerana menggunakan media tanaman dan persekitaran yang bersih. Dia berbanding dengan penanaman secara tanah, banyak lagi penyakit yang kena dapat. Yang kelima, mengatasi masalah tanah tidak subur, perumah kepada penyakit dan perosak tanaman. Keenam, masalah merumpai sangat rendah sebab kita tidak akan gunakan lagi tanah. Kalau kita gunakan tanah, banyak lagi rumpai yang kita kena bersihkan kan. Okay, kos operasi seperti penggunaan air dan baja dan juga tenaga buruh dapat dikurangkan. Kalau kita guna penanaman secara tanah besar-besaran, kita perlukan banyak pekerja. Jadi kalau kita gunakan fertigasi, kita cuma bergantung kepada mesin saja untuk bekerja. Peningkatan hasil tanaman, okey, sebab kita jaga dia dengan bagus. Okey, untuk kaedah penanaman fertigasi di Malaysia kita ada dua ya, iaitu penanaman menggunakan struktur perlindungan hujan seperti ini, maksudnya dia dilindung daripada hujan dan juga sinaran UV. Okey. Yang kedua adalah penanaman tanpa struktur hujan. Okey. Nampak? Okey, beza dia, kalau kamu nampak, yang ini terdedah kepada matahari dan juga hujan. Yang pertama ni, dia adalah penanaman yang ada bumbung, yang boleh mengelak hujan dan juga sinaran UV daripada terkena kepada tumbuhan secara langsung. Okey. Kebaikan penggunaan SPH. Okey, SPH ni apa? Struktur pelindungan hujan, mengelakkan tanaman daripada cepat layu akibat pancaran UV daripada cahaya matahari, mengelakkan atau mengurangkan serangan penyakit yang disebabkan oleh kulat, yang seterusnya mengurangkan penggunaan racun perosak. Okey, nampak? Okey, yang kedua adalah tanpa struktur hujan. Okey, boleh diletakkan di tempat yang terbuka tanpa bumbung. Penanaman perlu menggunakan racun kulat dan racun serangga untuk melindungi tanaman mereka daripada serangan penyakit. Okay, semasa musim hujan, air hujan akan bercampur dengan air baja dalam polybag. Dan ini akan mengakibatkan kandungan baja dalam media tanaman menjadi cair. Okay, kebanyakannya orang akan gunakan untuk penanaman fertigasi adalah SPH, struktur pelindungan hujan. Okay, ini adalah perbandingan sistem fertigasi dengan sistem konvensional. Kamu boleh baca sendiri dari segi jenis tanaman, apa tanaman yang boleh diguna, lepas tu struktur pelindungan hujan macam mana, jaring kalis serangga macam mana ya. Okay. Komponen utama dalam sistem fertigasi ini yang kamu kena ingat ya. Yang pertama sekali adalah sumber. Sumber ni maksudnya apa kamu punya sumber yang kamu boleh dapat. Yang kedua, medium. Medium ni adalah bahan pengantara untuk menghasilkan atau menyimpan baja tersebut. Yang kedua adalah alur keluar. Alur keluar yang kita nak kasih keluar baja tu. Okey, komponen sistem fertigasi komersial pula ialah seperti tangki nutrien. Okey, tangki nutrien ni, kenapa kita panggilnya tangki nutrien? Sebab kita akan masukkan baja yang bercampur dengan air ke dalam tangki nutrien ini. Okay, lepas tu pump air ni dia akan pump air tu untuk naik dan juga untuk dialirkan di dalam pipe. Okay, ini adalah set penitis. Set penitis ni kita gunakan dalam tanaman jenis titisan air tadi tu. Okay. Okay, set penitis, tube micro, nipple dan juga penapis. Okay, ini adalah antara komponen sistem fertigasi. Sama juga alat pengatur massa di sini. Ini gunanya adalah untuk
memastikan penyaluran larutan baja dilakukan pada masa dan kekerapan yang telah ditetapkan. Paip ladang pula adalah paip utama seperti paip sekunder dan juga paip tetir. Ini adalah bahan penyambungan, kamu boleh baca sendiri. Okey. Keperluan asas dalam sistem vertigasi adalah tangki larutan baja dan juga larutan stok baja. Okey, ini adalah dua benda yang kamu kena ingat. Okey, dua tangki untuk larutan tangki larutan baja. Dua tangki larutan baja ini diperlukan untuk menyediakan parti baja vertigasi, iaitu larutan baja stok A dan larutan baja stok B. Untuk larutan stok baja pula, dia ada dua juga, set A dengan set B. Kedua-dua set ini diperlu dilarutkan terlebih dahulu mengikut sukatan yang betul sebelum digunakan. Okey, contoh penyediaan dia adalah seperti ini. Tangki A1, tangki B1. Kemudian kita akan campurkan bersama-sama dengan di dalam tangki sini. Okey, so kita kena asing-asingkan dulu lah. Untuk media tanaman, kita ada beberapa media tanaman. Sebab vertigasi kita tak perlu tanah, jadi kita tak akan letak tanah di sini. First, kita gunakan kokopit. Kokopit. Okay, dia macam daripada kayu-kayu yang tidak sudah dipakai. Lepas tu dia macam hampas-hampas kayu dan dia akan dijadikan seperti blok-blok begini ya. Lepas tu kita gunakan sekam padi. Sekam padi ni adalah kulit padi yang kita hampas tu. Ini adalah peat moss, okey. Okey. Biji benih. Okey, dan juga alat pengukur. Alat pengukur ni ini adalah pH air. Macam mana pH air? pH ni adalah bacaan kandungan alkali ya dalam tanah. Macam mana? So kita ada berapa tadi? Satu, keperluan asas tangki larutan baja, larutan stok baja, media tanaman, biji benih dan juga alat pengukur. Okey. Ini adalah pemilihan tapak. Okey, ini kamu boleh baca pemilihan tapak macam mana kita nak buat, sumber air macam mana, anggaran kos pun macam mana. Okey, sistem pengairan tadi adalah teknik kan, sekarang adalah kita tengok kepada sistem pula. Sistem dengan teknik adalah berbeza. Okey, sistem yang kita boleh gunakan apabila kita membuat vertigasi adalah seperti sistem pengairan percikan yang dibuat macam ni. Lepas tu ini adalah sistem pengairan semburan kabus. Ini adalah sistem pengairan titis. Okey. So itu saja. Ada apa-apa yang kamu tak boleh faham, kamu boleh letak dalam discussion. Okey. Apa-apa soalan kita boleh bincang dalam discussion untuk sistem vertigasi ini. Okey, itu saja. Apa-apa jangan lupa ya discussion. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera.